Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, kali ni saya nak berbicara tentang penyakit riak. Sesuatu yang saya banyak fikirkan lah semenjak saya mula bervlog. Jadi saya bimbang tentang niat. Sebab kalau kita buat apa-apa yang baik, walaupun perkara yang baik, tapi kalau tidak ikhlas, habislah semua benda, tidak diterima kan. Sebabnya kalau sebelum kita nak buat baik, kita mengalami ujian dan cabaran nak berbuat baik. Tapi bila kita dah buat baik, akan ada pula ujian daripada segi niatnya. Okay, jadi saya nak bercerita tentang, nak kongsi tentang tahap-tahap riak yang saya dengar dan baca. Pertama, saya baca daripada buku Surat Cinta untuk Pendosa, tulisan Ustaz Adani Roslan, yang terkenal dengan tarbiyah sentak beliau. Dan juga daripada ceramah Ustaz Muhammad Masri di Facebook Interaktif Dakwah Intabiah yang dimiliki oleh Brother Lim Jui Sun. Okay, dan kedua-dua ni merujuk kepada buku bertajuk Minhajul Qasidin, tulisan Ibnu Qudamah. Okay, kita pergi kepada tahap riak yang pertama ni, yang paling berat lah, iaitu tujuan asal ibadah seseorang tu bukanlah untuk hendakkan pahala, tapi sebab nakkan pujian. Memang tak ada sebab lain, nakkan pujian orang sahaja. Dan kita kena ingat nakkan pahala ni, dia tak merosakkan keikhlasan. Tapi orang yang riak yang level yang pertama ni, memang niat asal dia tak nak pahala, tak nakkan syurga, tak takut neraka. Dia memang semata-mata kerana manusia. Jadi di akhirat nanti Ustaz Masri kata dia akan bersama dengan benda yang disekutukan Allah tu lah, yang dia rasa sama, yang dia nak pujian tu. Jadi dia kena minta lah pada benda yang dia sekutukan dengan Allah tu. Na'udzubillah. Okay. Jadi contohnya solat masa di depan orang, tapi bila seorang tak solat. Sebab memang buat tu semata-mata nak orang puji, nak orang nampak kan. Tapi Ustaz Masri kata untuk orang yang Islam ni, insyaAllah lah, kalau ada sedikit secebis iman dia tu taklah sampai tahap yang ini. Dia mesti sikit dalam hati dia tu mesti ada rasa nak pahala lah, insyaAllah. Okay. Tahap yang kedua adalah ada sifat nakkan pahala, tapi riak tu lebih besar. Dia ada sikit je niat nak pahala. Jadi tujuan dia lebih besar nak menunjuk-nunjuk lah. Tapi ni memang berdosa. Kalau yang pertama tadi pun berdosa, amalan tak diterima. Yang ni pun sama, berdosa. Juga tidak diterima dan sia-sia. Jadi kalau ada ramai orang buat baik sebab nak kena puji, tapi masa yang sama nak juga pahala tu ada sikit. Tapi bila seorang diri tak buat pun, beza dia sikit je. Maksudnya dia ada sikit je niat nak pahala, tapi niat nak pujian tu jauh lebih besar. Okay, tahap riak yang ketiga, niat antara nak dapat pahala dan nak dapat pujian tu sama dalam melakukan sesuatu kebaikan. Tapi jika dia buat sesuatu kebaikan bukan untuk dipuji, dia akan rasa tak semangat dan tak terdorong. Macam kira 50% lah nak pahala dan juga riak. Contoh, dia takkan sedekah lah kalau orang lain tak nampak. Sebab dia berniat nak dipuji. Maksudnya kalau kita sedekah, kita hanya akan dapat pahala tapi tak dapat nama. Sebab bila sedekah orang tak nampak kan. Okay. Jadi disebabkan tu kita tak terdorong nak buat. Jadi lebih kurang samalah dengan yang kedua ni. Cuma beza dia yang tadi tu riak dia lagi besar. Yang ni riak dengan niat nakkan pahala, nakkan reda Allah tu sama. Jadi kesimpulannya tetap sia-sia lah, tak dapat pahala. Okay, jadi jangan pula, sebab tu Ustaz Masri kata jangan kita kata kalau kita nak pahala kita tak riak, tak. Sebab dia ada permainan yang halus di situ. Dia bercampur, nak pahala tapi riak dia ada campur. Jadi tak semestinya, sebab memang sangat suka untuk hindari riak. Ni peringatan pada kita semualah. Okay, yang keempat ni, kalau orang tahu, orang perhati, dia jadi lagi semangat, dia jadi cergas dalam amal dia. Walaupun begitu, kalau orang tak lihat, dia buat juga. Okay. Contohnya kalau orang ramai, kita solat panjang, lama-lama, kita rukuk panjang-panjang. Sebab ramai orang tengok kan. Sebab tu kita semangat. Cuma kalau tak ada orang tengok, kita masih lagi solat. Contohnya macam, katalah solat panjang, ataupun kita lebih cantikkan lagi bacaan Quran kita ke. Ni paling suka dia kesan lah. Dia berdosa, tapi tak seteruk yang dengan pertama sampai ketiga tu lah. Cuma yang ni dia dapat pahala kalau niat dia betul, dan dosa kalau niat dia salah.
Selalulah tahap yang pertama tadi tu orang munafik lah. Tapi yang tahap keempat ni susah lah nak ada kesan. Sebab kita masih buat walaupun kita bersorangan. Tapi dia bila ada orang dia macam lebih suka kan. Okey. Tapi sebenarnya daripada empat ni ada lagi yang lebih halus. Riak tu dia tak mendorong orang tu beramal. Macam tadi dia ada sifat riak tu yang menjadi motivasi untuk dia beramal. Tapi yang ni tak ada tau. Riak dia tak mendorong ia beramal, tapi dalam hati dia ada. Tapi nak kesan dia ada beberapa tanda. Sebab yang 1, 2 dan 3 tu senang kita nak kesan. Yang keempat tu pun boleh rasa lah kalau kita boleh rasa sendiri. Kita rasa kita akan buat lebih bila orang ada. Kalau yang susah nak dikesan ni, dia senang dan gembira bila akhirnya orang tahu ibadah yang dibuat tu. Contohnya, kita tersedar, kita masa solat, kita tak ada niat nak pujian, kita tak ada niat nak riak. Tapi lepas kita solat tu, terdetik di hati kita masa solat tadi ada orang tengok, tu tiba-tiba kita rasa macam, mesti dia ingat aku baik. Macam tu lah kan. Padahal masa solat tu okey je. Tapi bila orang tahu, kita rasa macam, wah. Jadi memang susah nak hindarkan, tapi tak boleh biarlah sebab kita takut riak macam ni dia akan bawa ke tahap yang lebih teruk. Okay. Ni tandanya masih ada rasa riak lah. Jadi contohnya masa kita buat ibadat tu, bila kita, kalau betul kita ni suci daripada riak, kita tak akan rasa gembira bila orang tahu. Dan kadang mungkin kita rasa lebih takut orang tahu. Tu tandanya kita betul-betul dah tak ada riak. Okay, ada lagi tahap lain ni, dia tidak mahu orang tahu. Okay, ni macam okay kan, tak ada riak, dia tak nak orang tahu. Tapi bila dia jumpa orang, dia nak orang tu bagi salam pada dia, dia nak rasa dihormati, seolah-olah supaya orang lain ni hormat pada dia sebab dia banyak ibadah atau banyak buat baik. Tapi sebenarnya dua-dua belah pihak tak tahu pun. Maksudnya yang pihak yang dia minta menghormati dia tu tak tahu dan dia pun tak cerita. Tapi dia macam ada rasa, dia macam ada rasa bagus. Macam tu, dia rasa bila orang hormati dia macam okay. Tapi tak ada siapa tahu pun. Jadi sebenarnya kalau betul-betul nak hindarkan riak ni, selagi belum boleh rasa ibadah kita tu didapat orang seperti tidak wujud, memang belum terlepas lah daripada penyakit riak. Memang, jadi riak ni memang sangat sesuatu yang sangat suka dihindari. Tapi macam Ustaz Masri kata, kita kena hindari. Dan antara caranya adalah bila kita berseorangan tu, kita buatlah banyak-banyak. Kita buat ibadah tu lagi bagus, lagi terbaik bila orang tak nampak. Dan sentiasa doa lah. Memang kena banyak doa. Sentiasa minta Allah ikhlaskan hati kita. Sentiasa bermunajat. Sentiasa minta kita buat apa-apa. Kalau rasa terpeson sikit, minta, ya Allah ikhlaskanlah hati aku. Ikhlaskanlah hati aku. Dan apa yang Ustaz Masri kata, kalau kita ni ada rasa takut amalan kita ni tidak diterima, insyaAllah adalah ikhlas tu. Tapi dia tak boleh rasa selesa. Dia tak boleh rasa macam amalan dia akan diterima. Dia kena seimbang kan antara takut dan harap tu. Tapi jangan rasa kita ni memang tak ada riak. Memang selalu kena minta, ya Allah ikhlaskanlah hati aku. Ikhlaskanlah hati aku ni melakukan segala-galanya kerana Allah. Okay, insyaAllah semoga kita semua dapat melindungi diri kita daripada penyakit riak, terutamanya saya. Semoga kita ni dapat masuk syurga dengan rahmat Allah, dengan hati yang qalbun salim, hati yang sejahtera. Okay, sama-sama kita perbaiki amalan kita dan juga kita perbaiki niat kita. Okay, insyaAllah jumpa lagi dalam video vlog yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.